Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera anak-anak tingkatan 5 2021. Baik, kita teruskan pembelajaran di rumah kita dengan tajuk masih bab 3, tapi pada ini kita nak masuk ialah 3.4. Dalam bab 3 ni kita ada sampai 3.5. Hari ni kita nak masuk ialah amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Ingat ada dua ni sebab ada kata kunci dan. Baik. Demokrasi Malaysia ini ialah kita dah belajar tentang raja berperlembagaan. Hari ini kita belajar tentang sistem demokrasi berparlimen. Ini sistem ini. Yang mana dalam demokrasi berparlimen ini, pelajar kena faham tentang satu konsep yang kita panggil amalan pilihan raya. Pilihan raya yang 5 tahun sekali, itu pilihan raya umum, ataupun pilihan raya kecil yang berlaku akibat sebab-sebab tertentu. Contohnya kematian dan sebagainya. Baik. Dan kita nampak sini dalam pilihan raya ini dia menjaminkan kebebasan asasi. Maksudnya semua kita boleh pilih siapa yang kita nak mewakili kawasan kita di parlimen ataupun di persekutuan. Persekutuan ni parlimen lah Kalau kita tak tahu, kita tulislah parlimen Parlimen. Dan di sini satu lagi ialah di peringkat negeri. Negeri ini kita panggil sebagai DUN. Okey. Jom kita teruskan. Baik. Kita tengok amalan pilihan raya kita ni. Amalan pilihan raya kita ni, kalau kita tengok, banyak dah kita belajar pilihan raya ni. Tingkatan 4 pun kita dah belajar. Ini kita ulang lagi benda yang sama. Sepatutnya pelajar dah jelas. Okey. Pilihan raya ini kalau kita tengok, inilah amalan demokrasi yang hidup di negara kita. Kenapa? Cikgu dah bagi tahu, dia 5 tahun sekali. 5 tahun. Jadi kita nampak ini antara parti politik yang awal lah. Parti politik yang awal pula, yang ada pada hari ini. Pelajar mungkin kita boleh soal, apakah nama parti-parti politik ini? Bunga raya ni, lambang macam ini, lambang roket. Ini kita boleh tanya kepada pelajar. Ini parti apa? Nampak hidupnya demokrasi ni kan? Baik. Dalam pilihan raya ini nanti kita belajar tentang kempen. Kempen. Apa tujuan kempen? Tengok. Soalan katanya, apakah tujuan kempen? Untuk membolehkan kita sebagai rakyat ni kenal calon dan memahami manifesto. Ada dua sini. Ada dua markah. Kita nak kenal calon. Tidak, macam mana kita nak pilih kalau tak kenal manifesto, apa yang dia akan bagi kalau parti itu menang. Okey. Dan kita akan tengok juga dalam sistem ini, kita nampak pelajar memahami tentang peranan SPR. Kita kena daftar Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini SPR ni. Ini kita nampak. Inilah satu agensi yang berperanan untuk menguruskan dan mengendalikan pilihan raya. Dan kena ingat, pilihan raya kita ni adalah rahsia. Baik. Kalau pelajar ada, cikgu akan tayang lagu Marilah Mari, kan? Kita mengundi, kan ada lagu tu kan? Yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan untuk menggalakkan ini orang ramai menunaikan tanggungjawab. Jadi sebagai rakyat, ini simple saja. Ini adalah kesimpulan dia. Apa kita nampak kesimpulan di sini? Pelajar boleh tengok sebagai rakyat apa fungsi kita, apa tanggungjawab kita. Kita nampak sebagai rakyat kita sewajarnya memahami tentang kepentingan pilihan raya. Apa guna pilihan raya? Dan sebagai rakyat kita perlulah mengundi hak
Mengundi bila kita ada hak kita lah Bila berumur 21 tahun, kita boleh menggunakan tanggungjawab untuk mencorakkan. Inilah mencorak ni Kita nak pilih pemimpin negara kita. Ini kita nampak bahagian yang pertama, amalan. Yang kedua, kebebasan. Setiap rakyat di negara kita ni, kita ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Apa hak kita? Seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Kalau kita tengok seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan, kita persoalkan sikit. Yang warna merah ini. Ini ialah perkara yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Okey, apa dia? Kalau pelajar tengok di situ, hak rakyat ni banyak. Kita kena tahu, kita ada kebebasan diri, beragama, pendidikan, kita tentukan pendidikan kita, bersuara, berhimpun, bersatuan, semua ber lah banyak. Namun begitu, kita adalah perkara yang perlu kita patuh. Walaupun bersuara, perlu adalah norma mengikut undang-undang. Tak bolehlah kita sesuka hati. Dah ada kebebasan bersuara, kita bercakap dalam suasana yang boleh menimbulkan perkara yang tidak sesuai. Okey, tengok satu persatu yang tadi, kebebasan. Apa itu kebebasan diri? Maksudnya, kebebasan kita ni, tidak seseorang pun boleh diambil nyawanya ataupun dilucut kecuali mengikut undang-undang. Kalau kita tak salah, siapa boleh ambil nyawa kita kecuali lah kesilapan, kesalahan yang menyebabkan dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati misalnya. Mungkin atas kesilapan, kesalahan mengedar dadah misalnya. Itu kebebasan diri dia tak adalah. Dia sudah jadi seorang banduan dalam penjara misalnya. Kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan, tetapi kita nampak penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Baik, pendidikan kita bermaksud kita kena adil. Tidak ada diskriminasi. Kita boleh bersekolah tanpa memikirkan agama, ras, keturunan, kerana kita ada sekolah menengah kebangsaan. Kebangsaan tu erti katanya luas. Itu sekolah yang semua masyarakat yang menjadi warga negara bolehlah sekolah, kecuali lah sekolah yang tertentu macam asrama penuh. Dia mesti tengok dari segi pendidikan mendapat qualification dalam apa, UPSR misalnya. Sekolah sukan aktif lah. Kalau sekolah sukan tendang bola pun tak erti, tak boleh juga kan. Okey, kebebasan bersuara, berhimpun, persekutuan, ini sekali kita berhimpun secara aman dengan kebenaran pihak berkuasa, kita ada membentuk persatuan, kita ada kebebasan bersuara. Ini kita nampak. Dalam sini, pelajar akan belajar bahawa walaupun kita bebas, tetapi kita ini tidak bersifat mutlak. Maksudnya ialah kita masih tertakluk kepada undang-undang, tertakluk. Kalau kita buat tak ikut undang-undang, kita boleh ditangkap lah. Yang maksudnya kita mengganggu ketenteraman awam. Kita mengutuk pemimpin kita. Kita di tempat awam yang boleh menggugat suasana ketidaktenteraman. Kita boleh tangkap lah ini akta ni, kita kena hati-hati. Akta hasutan, akta mesin cetak. Hasutan ni dalam media sosial, hati-hati untuk kita membuat sesuatu perkara. Jangan berkongsi kalau tak pasti. Contoh gitulah ini Suhakam. Saya tahu Suhakam ni ialah Suruhanjaya Hak Asasi. Kita dah belajar dua Suruhanjaya dalam bab ni Satu Suruhanjaya Pilihan Raya, satu Suhakam yang tujuannya ialah untuk mempromosi dan melindungi hak asasi. Pelajar boleh scan QR code yang comel ni. Scan. Tengok apa yang ada. Okey. Pengasingan kuasa. Okey, kita tengok ini. Apa kuasa-kuasa yang boleh, yang ada. Kita nampak di sini kita ada berapa, ada 3 jenis kuasa, ada 3 badan utama. Itu soalan objektif tu.
Berapa badan? 3. Sebutkan. Nampak? Perundangan, pelaksana, kehakiman. Dan kita dah faham bahawa yang di-Pertuan Agong ni sebagai ketua utama negara. Ketua. Dibantu oleh Perdana Menteri lah. Nampak yang di-Pertuan Agong. Kita dah belajar Majlis Raja-Raja. Badan perundangan yang buat undang-undang. Sudah tentu yang buat undang-undang ni tak lari daripada sistem parlimen kita yang dipilih melalui pilihan raya. Baik. Badan eksekutif yang melaksanakan pentadbiran ni diketuai oleh Perdana Menteri lah. Dibantu oleh jemaah menteri ni kita panggil kabinet lah. Ini kabinet, bukan kabinet dapur tu. Ini ada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dipilih melalui pilihan raya. Dewan Negara dipilih oleh yang di-Pertuan Agong berdasarkan perkara-perkara tertentu. Nanti kita akan cerita. Kita tengok di sini. Macam saya cikgu ni ada eksekutif lah sebab kita Kementerian Pendidikan. Okey. Nampak di sini. Sedangan pertama Kabinet The Lord High Chancellor Britain. Ini mahkamah lah rambut atas tu kan. Yang special tu kan. Kita nampak. Okey. Kita tengok badan perundangan Dewan Parlimen ni. Yang mengubah undang-undang. Siapa dia mengubah undang-undang? Ada 2. Iaitu Parlimen. Ada peringkat negeri kita panggil DUN. Kalau peringkat persekutuan kita panggil Parlimen. Ini pun boleh disoal. Apakah nama badan perundangan di Parlimen? Badan perundangan di Kerajaan Persekutuan Parlimen. Bagaimana Parlimen dipilih? Ahli Parlimen pilihan raya. Okey. Parlimen ni kita nampak. Dia ada apa? 3 komponen. 3. Satu, ada yang di-Pertuan Agong yang akan merasmikan persidangan awal Dewan Rakyat yang kita ada 200 lebih ahli parlimen, Dewan Negara yang ada 60 lebih, yang mana kita nampak di sini. Jadi parlimen ni penting sebab parlimen ini kita ni suasana darurat ni, parlimen sangat penting yang melambangkan demokrasi bahawa ahli parlimen ni kenalah membawa aspirasi kawasan yang dipilih supaya mendapat sesuatu, contohnya kita kekurangan kemudahan asas, ahli parlimen dah bawa dan mereka akan buat undang-undang sini mengubal, meminda, pindaan boleh buat menyemak, melulus. Melulus ni bajet lah, bajet dan cukai. Nampak dah apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kuasa. 5 jenis kuasa parlimen. Semuanya M belaka. Nampak Ini parlimen. Dalam parlimen ni lahap pula kenyang benda makan ni Nampak? Ada Dewan Negara. Ada, nampak di sini cantik, ada Dewan Rakyat yang dipilih oleh pilihan raya. Cikgu dah bagi tahu tadi Dewan Senat yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Ada DUN. Ini contoh DUN. Setiap negeri ada DUN yang kita panggil sebagai ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. Ini buat undang-undang bagi peringkat negeri lah. Pelajar juga boleh tengok kenapa kita ada 2 dewan. Special kan? Buka QR code. Tengok. Okey. Ini badan eksekutif. Badan eksekutif macam cikgu lah pelaksana. Tadi kalau kita tengok badan perundangan ni, dia mengubal undang-undang. Eksekutif ni ialah badan pemerintah atau yang melaksanakan kuasa tadi. Kuasa eksekutif. Kita ada 2 juga. Negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang diketuai oleh ADUN, Tuan Parlimen tadi, Jemaah Menteri, ini Kabinet. Cikgu tulislah sini, kawan-kawan lupa. Ini Jemaah Menteri, Kabinet. Tulis sini. Ini Jemaah Menteri ini ahli parlimen. Kerajaan negeri ini ialah ADUN.
Kita nampak di sinilah. Contohnya banyaklah contoh. Sekadar contoh macam jemaah menteri ni, takkan pelajar tak tahu Perdana Menteri, Menteri Kewangan, macam kita ni Menteri Pendidikan. Mereka inilah yang melaksanakan dasar. Mengubal, melaksanakan dasar. Dan yang ini pelajar boleh baca. Kita perlu laksanakan dasar kerajaan dan kita bagusnya, kalau tak setuju, seorang menteri tak setuju dengan dasar kerajaan, dia kontra. Kan dah berlaku sekarang ni. Apa dia buat? Boleh letak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Tak jawatan. Ini dah berlaku. Pelajar boleh tengok sejarah proses dan sistem negara kita dalam setahun dua ini. Kena banyak baca. Okey. Ini zaman awal jemaah menteri ni, Kelantan lah. Kalau KBSM kita belajar ni, Kelantan. Ini Kelantan yang awal. Maksudnya Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ni, pada waktu itu dah ada sistem jemaah menteri. Hebat kan? Negeri Serambi Mekah. Okey. Majlis Mesyuarat Negeri. Sama saja. Yang ini pelajar boleh tengok. Kalau tadi diketuai oleh Perdana Menteri di sini, yang ini diketuai oleh Menteri Besar. Atau Ketua Menteri. Ketua Menteri ini negeri yang tak ada Sultan. Melaka, Sabah, Sarawak, dan sebagainya. Okey. Kehakiman, ini hakim lah. Mereka ini adalah orang yang melaksana undang-undang. Ini semua M juga. Bertanggungjawab mentafsir, melaksana dan mempertahankan perlembagaan kita. Ini. Mereka ni siapa yang lantik? Ketua Hakim Negara ni yang lantik ni adalah Agung. Jadi kita nampak fungsinya sangat tinggi. Dan mahkamah kita ni nampak banyak kan? Daripada bawah naik ke atas. Sampai ke atas. Ini mahkamah kita. Nampak di bahagian bawah sekali. Ada mahkamah syariah, mahkamah anak negeri. Ini badan dia. Daripada bawah sampai ke atas. Hierarki. Hierarki itu ialah ikut kronologi kita. Dan bila dia lantik di sini, hakim ni, kesenang dia mestilah bebas daripada pengaruh politik. Tak boleh bertanding pilihan raya. Kaki tangan awam kalau nak bertanding dalam pilihan raya, perlu letak jawatan. Cikgu pun sama. Boleh letak. Kalau nak letak tanding, tapi tak adalah kena letak jawatan. Sebagai kaki tangan awam. Kita nampak di sini. Itu sebab dalam rukun negara kita, kita ada apa? Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dalam rukun negara. Ini pelajar nampak uniknya. Kenapa kita ada sistem eksekutif? Perdana Menteri. Kenapa eksekutif? Kenapa kita ada kehakiman? Nampak sini. Kita ada sistem eksekutif. Kenapa kita ada kuasa perundangan? Perundangan diketuai oleh Perdana Menteri. Eksekutif ialah orang yang melaksana, contohnya Menteri Pendidikan dan sebagainya. Perundangan, ini kita nampak ialah hakim, kehakiman, perundangan dan pelaksana. Tiga ini. Nampak sini balik. Mana kita? Kita ada badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Okey. Panjang sikit bab ni. Pelajar kena baca betul-betul. Kuasai pelan-pelan. InsyaAllah. Dengan izin Allah kita dapat kuasai bab ini dengan baik. Sebab bab ini ialah bab yang kita alami, kita faham dalam suasana. Hari ini pelajar kena banyak baca, kena banyak membaca untuk mendapatkan maklumat ini. Okey. Kita jumpa lagi. Satu lagi kita lagi satu. Kita akan habis iaitu 3.5 keunikan amalan demokrasi. Nanti kita akan masuk insya-Allah video seterusnya. Kita akan masuk yang ini. Habis kita untuk bab 3.5, maka berakhirlah bab 3 nanti. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi anak.